Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat bertemu dalam channel Cikgu Ahmed. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dah subscribe channel Cikgu. Mana yang masih belum subscribe, Cikgu harap dapatlah subscribe channel Cikgu. Baik, jadi hari ini Cikgu nak buat satu perkongsian iaitu 5 tips jika guru Semenanjung datang mengajar di Sarawak. Okey, seperti yang Cikgu janjikan, Cikgu nak sharing tentang 5 tips jika guru luar posting ke Sarawak. Jadi yang pertama, saya harap cikgu-cikgu cubalah buat kajian sedikit latar belakang kawasan sekolah tu. Sebab kita nak tahu kawasan sekolah tu macam mana. Kerana apa? Kerana kita tak nak nanti bila dah sampai, dalam hati ada rasa merungut. Allah, menyesalnya jadi cikgu, tiba-tiba kena humban dekat Ulu Kapit, kena humban dekat Belaga, kena mengajar dekat Baram. Kita tak maulah ada sikap macam tu. Sebab kalau kita ada rasa yang macam tu, takut nanti dia akan menjejaskan mutu kerja kita sebagai guru. Nanti bila kita pergi tempat tu dalam keadaan rasa tak seronok, takut apa yang kita ajar pun macam tak ikhlas, dan murid-murid yang jadi mangsa. Jadi kita kaji dulu dan kita terima dengan hati yang terbuka, dengan rasa ikhlas. Kalau kita mengajar di, contohnya di Lubuk Antu, di Ulu, macam di Ulu Engkari, Nangga Entalau misalnya lah, beberapa tempat tu, so kita terima sahaja. Sebab inilah rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah pada kita, kan. So kita kajilah nak pergi macam mana, dengan prepare dengan kawan-kawan dahulu, kan. Jadi ini tip yang penting ialah kita kena kaji latar belakang tempat tu, kan. Kalau di Lubuk Antu kita posting di pedalaman, tentu hujung minggu kita nak keluar, jadi kita kena pastikan kawasan kampung mana yang ada rumah sewa, kan. Okey, je kita buat study sedikit tentang latar belakang tempat-tempat tersebut. Okey, yang kedua, hormatilah guru-guru senior. Kalau berada di Sarawak ni, kita biasanya sebagai seorang perantau, jadi kita sentiasa memerlukan rakan-rakan. Jadi rakan-rakan yang paling faham tempat kita ni tidak lain tidak bukan ialah guru-guru yang dah lama berada di sekolah tersebut. Jadi hormatilah mereka. Kita sama-samalah bantu-membantu, tolong-menolong. Ada minta tunjuk ajar daripada guru-guru tersebut, ataupun kita sendiri kalau kita ada kemahiran lain, kita mengajar mereka, kan, kita bantu mereka, dan kerjasama dengan guru-guru. Jadi yang paling penting adalah hormat dengan guru-guru yang senior. Yang ni memang pantang ni bagi guru senior kalau dia tengok guru-guru junior yang baru posting, macam tak nak melibatkan diri, dan sentiasa berdalih dan sebagainya. Okey, yang ketiga, tolonglah bercampur dengan masyarakat. Cikgu minta sangat hal ni bagi guru-guru. Kalau dia datang ke Sarawak, tolonglah bercampur dengan masyarakat. Apa maksud bercampur dengan masyarakat? Janganlah kita hanya bergaul dengan kawan-kawan kita sahaja, dengan kelompok kita sahaja. Kalau kita ni dari Semenanjung, join dengan geng-geng Semenanjung saja. Kita pergi bersama-sama dengan bercampur gaul dengan masyarakat setempat. Kalau kawasan tu kawasan Iban, okey, join lah, kan. Pergi sama-sama, orang kata ada rami, kan, berami. Okey, kita pergi berami ni maksudnya kadang-kadang diorang ada buat aktiviti berkelah, kan. Macam kawan cikgu di Ulu Baleh, di Leponggat, boleh kata selalu juga ada acara-acara santai di situ, kan. Berkelah, pergi tembak ikan, kan, pergi memburu kancil, kemudian makan sama-sama, dan belajar sama-sama, kan. Jadi ini satu yang sangat baik, kalau kena di kawasan-kawasan kampung Melayu. Kalau ada pengelan ni maksudnya kenduri. Kita pergilah, kita pergi kenduri, kita sama-sama campur dengan orang kampung, kan. Biasanya kalau ustaz-ustaz
mereka akan diminta untuk baca tahlil kan. Ustaz-ustaz di Semenanjung ni orang kampung akan suruh lah baca tahlil, kadang jadi imam di surau kan. Jadi kita janganlah menolak, kita campur dengan masyarakat, campur dengan masyarakat supaya kita dapat memahami budaya, amalan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita belajarlah cakap bahasa tempatan. Ini sangat penting. Ini nombor 4 ni. Nombor 4 ialah belajar bahasa tempatan. Kita nak tak nak kena belajar cakap Melayu Sarawak, ataupun kalau kita belajar kalau kita mengajar di tempat Iban, kita belajar tentang bahasa, kita belajar cara bercakap bahasa Iban, Jakuk Iban. Kalau kita di kawasan Melanau, belajarlah tutur Melanau, kanah Melanau dia panggil kan. Kalau di kawasan Bidayuh, belajar cakap Bidayuh. Jadi semua ni memberikan satu advantage pada kita. Sebab apa? Bila kita dah faham bahasa, dia akan merungkai batas-batas yang menghalang komunikasi kita. Jadi kita lebih faham kehendak masyarakat, dan masyarakat pun faham apa yang kita ingin sampaikan. Jadi di situ dia akan berlaku komunikasi dua hala, dan dia akan jadi lebih mesra. Dan kadang-kadang orang-orang, bukan kadang-kadang lah, saya tengok orang Sarawak ni, sama ada orang Melayu, orang Iban, mereka ni respect sangat kalau orang Semenanjung pandai cakap bahasa tempatan kan. Jadi mereka akan rasa dihargai apabila orang-orang di Semenanjung yang bekerja di Sarawak boleh jakuk Iban, boleh cakap Melanau, boleh kelakar Melayu kan. Jadi mereka akan rasa gembira, dan mereka akan melayan kita, menerima kita dengan hati yang terbuka. Dan yang kelima, kita jangan ego. Ini paling penting ni. Jangan kita ego, jangan kita bawa keras kepala kita, jangan kita bawa rasa belagak kita di tempat kita di Semenanjung, di Sarawak ni. Waktu kita datang ke Sarawak, jangan. Ayah cikgu sentiasa berpesan, waktu cikgu nak datang ke Sarawak, dia pesan masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang lembu menguak kan, masuk kandang harimau mengaum. Maksudnya di sini dia cakap, dia pesan dengan cikgu, kalau cikgu sampai ke satu tempat, tolong sesuaikan diri. Sebab ayah cikgu pun pernah menjadi tentera dan pernah berkhidmat di Sarawak, dan dia tahu sangatlah keadaan di Sarawak. Jadi di sini pesanan itu sangat bersesuaian bagi kita yang baru sampai ke Sarawak. Jadi cikgu harap ketepikanlah ego kalau ada lah, kalau tak ada alhamdulillah. Jangan kita buat rasa kita sahaja betul. Jangan kita menolak dengan gesture setiap pemberian yang ditawarkan. Kadang orang-orang Iban ni, especially orang Iban lah, mereka ni kadang-kadang dia bagi beras kan pada kita, kadang bagi buah, kadang-kadang dia bagi buah durian, kadang-kadang dia bagi, ada juga pernah berlaku kawan cikgu diberi air arak, diberi satu tin air arak. Mungkin penduduk Iban itu tidak tahu yang dia ni Muslim agaknya, Melayu. Jadi dia diberikan air arak. Yang menjadi persoalan dan kesilapan kawan cikgu ni, dia menolak air itu dengan gesture, dengan wajah seperti saya tak boleh minum lah, ni haram ni kan. Dia silap dia buat itu. Dan lagi satu kesilapan dia ialah dia ambil kertas dan dia lapik tangan dia untuk pegang botol arak tu, dan dia tolakkan kembali. Dia tolakkan kembali. Jadi ini menyebabkan penduduk tersebut rasa tersinggung kan. Dia rasa tersinggung. Memang banyak sampai ke rumah panjang mereka bercakap tentang kelakuan seperti ini. Jadi adalah rakan-rakan guru yang dah lama mengajar di situ, guru Semenanjung, dia faham dan pandai bercakap Iban. Dia nasihatkan sahabat cikgu ni untuk minta maaf balik lah. Dan akhirnya benda tu berlaku, permohonan maaf itu berlaku, dan saling memaafkan. Kerana ni semua disebabkan mungkin salah faham sahaja. Cikgu pernah jadi seperti ini waktu mula-mula cikgu datang, dilicuk dulu.
tahun 1995 sekitar tu. Tahun 1995 kita ada sukan darat, dia panggil pengerami sukan darat. Pengerami sukan darat ni dia macam sukan tahunan lah, tapi dia banyak kepada sukan neka dan melibatkan orang kampung sebab sekolah kecil dalam 40 orang. Dan jadi kita tak ada rumah sukan, jadi kita buka kepada rumah-rumah panjang yang lain datang, macam family day lah, hari terbuka sekolah. Jadi adalah yang buat, ada yang main tarik tali, ada yang juga buka gerai. Dalam gerai-gerai ini adalah mereka membawa air tuak. Jadi cikgu ditawarkan air tuak. Waktu cikgu jalan-jalan dekat situ, seorang penduduk pegang tangan cikgu. Dia kata, "Jang, ngirup jam, ngirup." Dia kata, "Jang, ngirup jam." Jadi saya sebagai seorang Islam, saya tak boleh minum sebab air itu memang haram bagi orang Islam untuk minum. Tapi saya tak adalah pula buat muka, "Saya tak nak minum, aku enggak, itu haram tu, haram." Saya tak ada cakap macam tu. Saya ambil gelas tu, saya cakap, "Aku minta ampun, aku tak boleh ngirup." Saya cakap, maksudnya saya minta maaf ya, saya tak boleh minum. Laban pengarap aku nak ngasuh aku ngirup. Aku tu orang Islam. Saya pun cakap macam tu. Kemudian gelas tadi tu saya masih pegang dan saya pulangkan pada dia balik. "Minta ampun Mama ya." Aku cakap kat dia, "Minta maaf banyak-banyak ya." Dia pun senyum, "Apa minta ampun aku cikgu, aku ingat Noan Tambi." Dia ingat saya ni India kan. Ada ke rupa India cikgu ni? Ada kot. Okey, jadi itulah yang berlaku cikgu. Dan akhirnya kami berkomunikasi dengan baik kan. Dia bagi saya air tin Coca-Cola kan. Jadi kami tetap juga minum bersama-sama, bersembang dan seronok lah layan kawan-kawan Iban. Kalau dia Palau ni, dia pandai cakap orang putih. Jadi itulah keunikan, itulah keindahan ya. Jadi janganlah kita bawa ego kita sendiri ya. Kita hormat mereka. Itulah dia tadi 5 tips yang cikgu kongsikan. Cikgu harap sahabat-sahabat cikgu yang mungkin akan datang ke Sarawak mengajar di sini dapatkan info-info dan tip-tip persediaan kita untuk mengenali budaya, latar belakang adat dan juga kaum di Sarawak ini, supaya kita dapat berhubung dengan baik, hidup bertoleransi, saling hormat menghormati. Okey, itu saja perkongsian cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.